Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan sedikit pastry di bawah special pastry product iaitu Gâteau Saint Honoré. Untuk silibus ini bagi diploma, ia adalah berdasarkan DHB 3323 Advanced Cake Decoration and Special Pastry Product, dan bagi pelajar sijil pula adalah di bawah kursus HBP 3343 Special Pastry Product Decoration. Untuk pronunciation yang betul, boleh dengar pronunciation Google telah saya sediakan di sini. Gâteau. Gâteau. Saint-Honoré. Saint-Honoré. Baik, di sini saya akan menerangkan apa itu Gâteau Saint Honoré. Ia adalah pastry yang berasal daripada Perancis yang menggabungkan pastry lapis, pastry choux, Chibios cream, whipped cream dan hiasan gula karamel. Sekarang kita beralih kepada bahan-bahan untuk membuat pastry ini. Dua keping pastry lapis, 200 gram adunan pastry choux. Untuk adunan pastry choux ni, pelajar telah belajar sewaktu di tahun 1 di dalam kursus pastry making. Jadi saya harap masih ingat lagi macam mana cara-cara untuk membuat pastry choux. Terus 50 gram krim pastry, Italian meringue dari sebiji telur, dan Italian meringue juga pelajar telah belajar di dalam kursus cake decoration. Yang diperbuat daripada 100 gram gula, kemudian dicampur dengan 30 ml air dan 10 gram glukos sirap. Sekarang kita beralih kepada kaedah penyediaan. Langkah pertama, kita akan menyediakan dahulu krim puff. Biasa, masukkan pastry choux ke dalam piping bag dan pipekan ke atas dulang pembakar. Pipekan mengikut saiz yang dikehendaki. Sebagai contoh, untuk pastry yang kita ingin hasilkan ini agak kecil, jadi saya pipekan saiz yang agak kecil. Perlu diingatkan apabila kita menyediakan krim puff, kita tidak akan meletakkan muncung piping bag ke dulang pembakar terus, kerana ia tidak akan menghasilkan krim puff yang cantik. Kita jarakkan sedikit dari dulang pembakar, kemudian kita picit dan tarik. Seterusnya, buat sehingga setelah selesai, kita akan kemaskan adunan yang telah kita pipe tadi. Jika dilihat, terdapat bonjolan tajam di pastry tersebut. Baik, untuk menghilangkan bonjolan tersebut, ambil air, kemudian basahkan tangan, kemudian tekan-tekan di atas bonjolan tersebut supaya ia berada dalam keadaan cantik sebelum dibakar. Setelah selesai, spray dulang pembakar sebelum dimasukkan ke dalam oven. Untuk membakar, kena memahami suhu oven masing-masing. Seperti biasa, oven telah dipanaskan. Untuk suhu oven saya menggunakan 190 minit selama 15 minit. Kemudian saya turunkan suhu 170 selama 10 minit pula. Setelah selesai membakar, sepatutnya pastry berwarna kuning keemasan, ringan dan gebu. Sekarang kita sediakan base ataupun asas di lapisan yang pertama bagi pastry ini. Ambil pastry lapis yang telah siap, kemudian potongkan berbentuk bulat mengikut saiz yang dikehendaki. Untuk mengelakkan daripada
pastry menggelembung sewaktu dibakar, ambil garfu, cucuk-cucuk di bahagian. Bagi mereka yang mempunyai pastry doker, boleh menggunakan pastry doker seperti di dalam gambar di atas. Kemudian, ambil pastry choux, picitkan di atas pastry lapis tersebut seperti di dalam video yang telah ditunjukkan. Masih peringatan yang sama, pastikan muncung piping bag tidak berada di atas pastry tersebut. Sebaliknya, tinggikan sedikit supaya ia membentuk bulat. Sebagai peringatan, untuk membakar pastry ini, masih menggunakan kaedah yang sama dengan merenjiskan air di pastry ini. Untuk suhu membakar, boleh menggunakan suhu 190 selama 15 minit. Jika masih kurang kekuningan, boleh menambah lagi 5 minit. Setelah siap, angkat dan sejukkan di atas redai. Sekarang kita beralih kepada untuk mengisi inti di dalam cream puff tadi dengan menggunakan pastry cream. Masukkan pastry cream ke dalam piping bag, kemudian picit di bawah cream puff tersebut. Buat sehingga selesai. Setelah gula caramel siap, dengan gerakan pantas, ambil cream puff dan celupkan ke dalam gula caramel. Celupkan di bahagian atas cream puff, bukan di bawah di bahagian bawah cream. Pastikan sebelum itu letakkan baking paper di atas pinggan yang ingin diletakkan cream puff yang telah dicelupkan dengan gula caramel. Prosedur ini perlu dibuat dengan cepat kerana gula caramel akan cepat mengeras. Buat sehingga semuanya selesai. Untuk membuat hiasan, boleh menggunakan belakang sudu dan meletakkannya di atas kertas baking paper. Kemudian boleh juga membuat corak seperti yang saya tunjukkan di dalam video inilah, beberapa design yang boleh diikuti seperti contoh di dalam video ini. Selain daripada itu, kita juga boleh membuat sponge sugar seperti di dalam video yang telah saya tunjukkan dengan menggunakan alat seperti yang telah ditunjukkan. Dengan menggunakan tool sponge sugar ini, ambil gula caramel dan tarik di antara royal pin. Seterusnya, ambil kembali cream puff yang telah disalutkan dengan gula caramel tadi yang telah kering. Kemudian terbalikkan dan kita akan lihat hasilnya seperti di dalam video. Baik, sekarang kita ingin assemble semua bahan-bahan yang telah siap tadi. Okey, untuk kita lekatkan cream puff yang telah disalut dengan gula caramel tadi ke base, ya, kita perlu ada gula caramel. Jadi, panaskan kembali gula caramel yang lain, kemudian celupkan di bahagian bawah yang tiada gula caramel tadi dan lekatkan ke base yang telah siap dan buat sehingga selesai. Untuk design ini, sebenarnya pelajar boleh menggunakan mengikut kreativiti. Baik, seterusnya kita akan menggabungkan pastry cream bersama meringue untuk dijadikan sebagai Chibius cream. Kita akan gaul kedua-dua bahan tersebut
di dalam bowl dengan cara kaut balik. Gaul hingga rata, kemudian masukkan ke dalam piping bag dan sedia untuk dipipekan di atas pastry tadi. Kemudian ambil Chevios cream yang telah dicampurkan tadi, pipekan di atas pastry yang telah siap seperti dalam video. Untuk ini boleh menggunakan nozzle 580 khas untuk pipe sehingga selesai. Kemudian ambil whipped cream dengan menggunakan nozzle yang sama, pipekan memenuhi semua pastry ini. Lihat corak yang terhasil seperti di dalam video ini. Kemudian kita hiaskan gula yang telah kita siapkan tadi. Salah satunya adalah spun sugar bersama gula-gula hiasan. Di sini saya sediakan juga beberapa desain bagi pastry ini, iaitu sugar caramel yang digantikan dengan icing glaze berwarna. Selain daripada itu, hiasan fondant, kemudian hiasan buah-buahan dan croquant cream puff. Baik, selesai sudah pastry kita, iaitu gateau Saint-Honoré. Dan jika ada apa-apa persoalan, boleh terus bertanya saya dan saya akan cuba menjawabnya.